Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 25 Disember bersama saya Khadijah Faisal. Umum mengetahui Argentina telah menjulang Piala Dunia tahun ini dalam saingan sengit final sewaktu menentang Perancis. Sewaktu kempen piala berprestij itu juga pelbagai ragam dan suka duka mewarnai setiap pasukan yang bertanding. Namun, kisah-kisah keindahan Islam yang dilapor di Qatar juga tidak kurang hebatnya, malah menjadi bualan penyokong bola sepak dunia. Antara yang menarik ingin kami kongsikan, keterujaan rakyat Jepun yang diberi peluang mengunjungi masjid-masjid di Doha. Haji Kiyoichiro Sugimoto adalah antara rakyat Jepun beragama Islam yang berada di Qatar sewaktu musim Piala Dunia baru-baru ini. Selain kehadirannya untuk menyokong skuad kebangsaan negara Matahari Terbit, beliau turut mempunyai satu misi memperkenalkan Islam kepada penyokong bola sepak Jepun. Bercakap kepada Global Hijrah, Sugimoto berkata, beliau bertemu kira-kira 220 rakyat Jepun dan sempat membawa mereka mengunjungi masjid-masjid di Doha sekaligus memperkenalkan Islam. So basically they do not know the definition of Islam. So I have to tell them that Islam means that submitting ourselves to Allah and to gain peace. So this is also rather surprise for them, and it is very interesting to know the meaning of the definition of Islam for them. Jelas Sugimoto, rakyat Jepun yang ditemuinya sangat positif tentang Islam. Malah ada yang pertama kali menjejakkan kaki ke rumah Allah itu terus tertarik dan mahu mendalami Islam. Lebih menarik, kata Sugimoto, rakyat Jepun yang ditemui juga teruja apabila mengetahui setiap ajaran Islam ada hikmah dan sebab tertentu di sebaliknya. Mereka juga gembira kerana melalui lawatan ke masjid, persepsi mereka yang selama ini negatif tentang Islam berubah serta-merta. Before they are coming there, the first impression was that the Middle East is a place of a scary and dangerous place. That is what mass media portrays. However, the reality is different. So that's why now they change their perspective, the perception of Islam. And generally speaking, that's why people's image, the perception of Islam in Japan is quite negative. That is related with terrorism or something very scary and dangerous place. So that's why we have to do dawah every day, inshallah. Sugimoto bersyukur kerana rakyat Jepun yang mengunjungi masjid di Qatar teruja dengan keindahan Islam sebenar. Jika selama ini mereka banyak berprasangka terhadap Islam, namun bumi Qatar menjadi saksi agama suci itu hakikatnya agama yang sentiasa menganjurkan kesejahteraan dan kedamaian untuk umatnya. Difahamkan ratusan bukan Islam mula memeluk Islam ketika kempen Piala Dunia di Qatar baru-baru ini. Sebagaimana laporan Global Hijrah minggu lalu, sememangnya acara bertaraf dunia itu dilihat berjaya mempromosi nilai-nilai Islam kepada penduduk dunia. Rakyat Jepun yang sempat mengunjungi Masjid Qatar di Doha punya tafsiran sendiri setelah melihat amalan dan kebaikan yang Islam tonjolkan selain mesej keamanan yang diterapkan agama suci itu. Sebahagian daripada 220 bukan Islam Jepun yang ditemui mengaku tertarik dengan Islam. Ada yang ingin terus mendalami ilmu agama, tidak kurang juga yang telah faham sedikit sebanyak tentang Islam. Malah ada yang telah terbuka hati untuk memeluk agama suci itu. まずこの荘厳な雰囲気にちょっと飲まれる感じと、あといろいろ教えていただいて、まだまだその理解が足らなかったところがいっぱいあるなというのは、すごく実感します。相互理解というのはやっぱり必要だと思うので、もうちょっと知識を得たいなということです。大変わかりやすく、丁寧に説明していただいて非常に良かったです。はい、ありがとうございました。もともとそうイスラム教っていうか、宗教自体にかなり厳しいイメージというか、排他的というか、そういうイメージを持ってたんですけど、こう皆さん勧誘的というか、すごい説明してくれて、なんか
入りたくなったら言っちゃいけないですけど、なんかちょっと宗教に対するイメージが変わりました。あまり日本ではこうイスラム文化みたいな、イスラム教とか触れることなかったんですけど、よくお話たくさん聞けて、こういうイスラム教もすごくいい宗教だなっていうふうに思いました。ありがとうございました。Syabas kita ucapkan kepada Qatar bukan sebab kejayaan penganjuran Piala Dunia 2022 sahaja, tetapi juga kerana berjaya memberi mesej kebaikan dan mempromosi keindahan Islam kepada penduduk dunia hingga ramai telah jatuh cinta dan memeluk agama suci itu. Baiklah, Global Hijrah berehat sebentar, kembali selepas ini. Masih bersama Global Hijrah, kehidupan rakyat Palestin, Syria dan Yaman yang terus dibelenggu situasi perang entah bila akan berakhir. Ketika hidup mendesak di negara sendiri, mereka terus menagih bantuan luar. Perlu diingat, mangsa perang bukan sahaja berdepan tekanan kerana kehidupan sekeliling musnah, tetapi juga ancaman lain seperti faktor cuaca sejuk, tekanan mental, emosi dan kekurangan sumber dan keperluan asas. Selain itu, rakyat Palestin, Syria dan Yaman juga mengharapkan bantuan yang mampu meningkatkan ekonomi mereka. Pada masa sama, tidak meminggirkan aspek pendidikan. 16 tahun aman Palestin berjuang untuk mangsa perang. Badan bukan kerajaan NGO terkemuka itu telah melancarkan pelbagai kempen, antaranya kempen bantuan musim sejuk dan kempen Ramadan bersama, kempen Jom Taja serta kempen bantuan makanan asasi iaitu Bread for Love. Sebenarnya kita telah memantapkan gerak kerja kita bersama rakan kerjasama kita di sana. Dari sudut projek-projek, kita telah menilai projek-projek bukan sekadar projek one-off, tetapi kita akan memberikan projek-projek yang akan membangunkan masyarakat di sana. Itu kita panggil sebagai projek Tanmawiyah, di mana kita akan memberikan persekolahan, kita akan memberikan segala apa yang membantu untuk membangunkan syakhsiah diri dan juga kemampuan mereka untuk berdikari. Kita akan memberikan peluang pekerjaan dan projek-projek di sana semua membantu ke arah tersebut. Bantuan ketika musim Aidilfitri turut tidak ketinggalan. Lebih-lebih lagi apabila daging korban sukar diperolehi kerana harganya yang tinggi dan akibat faktor perang Rusia-Ukraine. Julas Ismail lagi, selain siri kempen yang dianjurkan, Aman Palestin turut akan menganjurkan konvensyen bersama di peringkat antarabangsa bertujuan membincangkan sinergi usaha penyaluran bantuan bersama rakan NGO lain. Ketika ini, Aman Palestin sedang memberi fokus kepada kempen bantuan musim sejuk yang sedang berlangsung sejak Oktober lalu hingga Februari depan. Orang ramai yang berminat untuk menyumbang bagi kempen musim sejuk Aman Palestin kali ini boleh menyalurkannya ke nombor akaun atau imbas kod QR yang tertera. Baik, Global Hijrah berakhir di sini. Nantikan lagi kupasan isu ummah dalam Global Hijrah minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.